Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih sahabat saya Ustaz Dr. Muhaimin Mahmud, pengurusi Surau Ar-Rayyan Larai, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jadual saya mengisi slot kuliah maghrib. Terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Surau Ar-Rayyan yang membuat undangan. Saya tengok semua panel-panel pengkuliah penceramah ni semua hebat-hebat. Semua orang tersohor. Orang yang alim dan berilmu. Bila Ustaz Dr. Muhaimin undang untuk jadual kuliah tetap, saya tolak dululah. Saya ni ganti-ganti spare part boleh lah. Bila orang tak dapat, panggil saya. Tapi kalau tuan-tuan nak buat forum, pukul 3 pagi pun boleh main. Kuliah ni tuan-tuan, saya bukanlah orang yang alim sangat. Ilmu tak banyak, tak macam Dr. Muhaimin, menadah kitab banyak. Saya ni begitu-begitulah, bolehlah nak berkongsi sepotong 2 ayat Al-Quran dan juga tentang hadis-hadis yang boleh menjadi peringatan buat kita bersama. Hari ini seperti mana yang kita sedia maklum, kita sudah masuk ke 3 Rejab 1445 Hijri, bulan Rejab. Dan bulan Rejab ini antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita semua sedia maklum. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran ayat 36 surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bahawa 12 bulan Allah Ta'ala ciptakan
semenjak Allah Ta'ala menjadikan langit dan dunia ni, 12 bulan itu turut disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hukum hakamnya, dalam kitab-kitabnya. Daripada 12 bulan itu Allah Ta'ala kata, aku menjadikan 4 bulan haram ataupun yang dihormati. Apa maksud bulan haram? Maksudnya ialah dia kata, Allah Ta'ala kata, janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan tersebut. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu. Menzalimi macam mana? Iaitu dengan melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Dan ayat ini juga tuan-tuan, Allah Ta'ala mengizinkan orang-orang Islam berperang dalam bulan haram. Asalnya orang-orang Arab, tradisinya dia tidak berperang dalam 4 bulan ini. Gaduh macam mana sekalipun, bermusuh macam mana sekalipun, berperang macam mana sekalipun, dalam 4 bulan ini dia hidup aman. Tradisi orang Arab sebelum daripada kedatangan Islam, dia begitulah. Tapi ayat 36 surah At-Taubah ini dia menghazafkan, dia menghapuskan larangan supaya tidak berperang. Allah Ta'ala kata, perangilah mereka. Siapa dia mereka? Kaum musyrikin seluruhnya. Sebab apa perang mereka? Sebab mereka yang memulakan. Sebab mereka yang memulakan memerangi kamu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Apa dia 4 bulan haram? Siapa dia ingat? Kan 4 bulan haram. Siapa boleh sebut? 1, 2, 3, 4, 40 ringgit kita bagi hadiah. Tadi saya dah sebut dah satu kan? Bulan apa? Bulan Rejab. Kan? Bulan Rejab ni yang kita duk sambut ni, bulan Rejab adalah merupakan salah satu daripada bulan haram. 3 bulan lagi Haji Subandi ingat tak? Kan? Dia mula dengan Zulkaidah. Dia berturut-turut tu. Zulkaidah, selepas Zulkaidah Zulhijjah, selepas Zulhijjah Muharram. 3 bulan ni dia berturut. Bulan haram, 3 bulan ni dia berturut. Bulan Rejab dia berselang. Bulan Rejab ni bulan yang ke-7 daripada bulan Islam. Kan? Tak dapatlah RM40 sebab saya yang tolong sebut kan. Kalau sebut pun saya tak buat duit ni. Kena pinjam dengan Dr. Muhaimin lah, pengurusi. 4 bulan ini adalah merupakan bulan haram. Bulan haram, ulama kata, sebagaimana kata tafsir At-Tabari dan mensyarahkan tafsirnya, dia mengatakan bulan haram ataupun bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang pertamanya supaya kita tidak menzalimi diri kita pada bulan tersebut kerana satu dosa, satu maksiat, azabnya ataupun dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding bulan-bulan yang lain. Bukan bermakna kata bulan lain kita boleh buat dosa, bulan Muharram, bulan haram saja kita tak buat dosa. Tak. Maksudnya 4 bulan ini kalau kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, Allah Ta'ala akan lipat gandakan dosanya, double, mungkin lebih. Dan begitu jugalah kata ulama, kalau mereka orang Islam yang melakukan ketaatan dalam 4 bulan ini, maka pahala juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud bulan haram, bulan yang diberkati, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bulan haram ini, dalam bulan Rejab ini, ada beberapa perkara penting yang ada kaitan dengan sejarah Islam. Antara yang disebut
dalam fiqh sirah, Sa'id Ramadan Al-Buti, dia mengatakan bahawa hijrah pertama umat Islam pada tahun kelima kenabian berlaku pada bulan Rejab. Berlaku pada bulan Rejab. Itu hijrah pertama yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib dan juga Utsman bin Affan. 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Ini hijrah pertama yang berlaku dalam Islam, tahun kelima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa berhijrah? Hijrah ke mana? Ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Sekarang ni Habasyah ini Sudan, ya, Sudan atau Ethiopia. Itu Habasyah. Dulu disebut Habashi ataupun Habasyah. Sekarang ni sebut Sudan. Orang yang kulit hitam, orang yang rambut kerinting, mereka tahan panas. Di Habasyah ada seorang raja bernama Najasyi. Dia Kristian, tapi dia sangat adil. Rasulullah mendapat berita ini bahawa di Habasyah ini ada seorang raja bernama Najasyi. Dia tidak beriman kepada Allah, dia seorang agama Nasara ataupun dia beragama Kristian, tetapi dia berlaku adil kepada umat manusia. Lalu Nabi SAW ketika mana penentangan orang-orang kafir Quraisy yang begitu kuat, di pulau, ditahan daripada jual beli, makan minum, ubat-ubatan, ditahan diseksa seperti Ammar bin Yasir, dibunuh, dipancung, disula, Sumayyah. Jadi ada di kalangan sahabat-sahabat ataupun golongan-golongan yang lemah datang mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kami bukan nak lari daripada perjuangan bersamamu, tapi anak-anak isteri kami tak tahan lagi dah dengan perbuatan-perbuatan atau siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Mekah pada ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 15 orang sahabiah ini berhijrah pergi ke Habasyah. Pergi, katakan mereka duduk di sana 3 bulan. Orang-orang kafir Quraisy bila mereka mengetahui orang-orang Islam sebahagiannya telah lari ke Habasyah, jadi pemimpin pembesar-pembesar Quraisy ini tak puas hati. Mereka menghantar 2 orang utusan daripada kaum Quraisy, kafir Quraisy, pergi bertemu dengan Raja Habasyah, Raja Najasyi, dan membawa bersamanya dengan pelbagai hantaran, dulang, ufti, habuan, mempersembahkan kepada Raja Najasyi. Tujuannya adalah supaya Raja Najasyi menghalau orang-orang Islam yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib supaya balik. Jadi bila mereka persembahkan dulang, hantaran, ufti semua ini, Raja Najasyi kata, tidak adil bagi diri aku untuk membuat keputusan sebelum aku mendengar penjelasan daripada mereka. Lalu dipanggil orang Islam yang menjadi jurucakapnya adalah Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia Ja'far bin Abi Talib? Ja'far bin Abi Talib adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Dan Abu Hurairah meriwayatkan Ja'far bin Abi Talib ini mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara jalannya, cara bercakapnya, bentuk fizikalnya hampir serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu dan juga saudara susuan. Maka Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, dia kata, betulkah apa yang diperkatakan
oleh dua orang utusan kaum Quraisy ini yang mengatakan kamu telah melakukan pengkhianatan terhadap ajaran agama nenek moyang kamu, kamu telah melakukan fitnah, memecah belah kaum, memecah belah masyarakat, menyampaikan ajaran yang tak sama dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang lalu. Maka Abu Ja'far kata, seperti mana yang dinukilkan dalam fiqh sirah itu, skrip ataupun dialog Abu Ja'far itu, dia kata, tuanku, sesungguhnya kami sebelum ini adalah penyembah berhala. Kami sebelum ini adalah penyembah berhala. Kami sebelum ini adalah melakukan zina. Kami sebelum ini melakukan rompakan, mencuri, membunuh. Kami tidak menghormati jiran tetangga kami. Kami tidak menghormati di kalangan yang tua di kalangan kami, yang kanak-kanak di kalangan kami. Lalu kami telah diutuskan seorang Nabi dan Rasul namanya Muhammad. Dia mengajarkan kepada kami agama Islam yang mendamaikan. Dia menyuruh dan memerintahkan kami menyembah Allah yang Esa. Dan dia menggalakkan kami supaya berlaku baik kepada sesama manusia. Tidak boleh bergaduh, menghormati jiran, menghormati tetangga, saling tolong menolong, saling hormat menghormati. Adakah ini merupakan suatu ajaran yang salah, tuanku? Maka Raja Habasyah apabila mendengar penjelasan Ja'far, maka dia kata, ambil balik hampa punya hantaran ini, aku tak sudi terima. Lalu dua orang ni ambil balik, buat balik habis. Dulang-dulang hantaran tu tak terima. Ini nak menunjukkan Raja Najasyi walaupun dia tidak Islam, tetapi dia adil dan melakukan kebaikan kepada orang-orang Islam pada ketika itu, dan dia tidak sewenang-wenangnya menzalimi orang yang teraniaya. Bila balik dua orang ini, pembesar Quraisy tak puas hati lagi. Mereka nak suruh juga 15 orang ni supaya balik, supaya mereka boleh melakukan kezaliman. Maka mereka hantarlah berita. Tak tahulah hantar berita dulu ni macam mana kan. Masa tu tak ada SMS, WhatsApp semua tak ada lagi. Email pun tak ada, Telegram pun tak ada, tak tahulah. Adalah cara mereka sebarkan berita sampai ke Habasyah mengatakan bahawa orang-orang kafir Quraisy sudah mengampunkan semua kesalahan dan mengamankan orang-orang Islam, pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Jadi orang hak duduk di Habasyah ni seronoklah. 3 bulan dah duduk situ, nak teringat kampung halaman, teringat adik-beradik, jiran, tetangga semua ni, rasa nak balik. Mereka pun buat keputusan balik. Balik aja bila sampai ke kota Mekah, tak dan masuk ke kota Mekah lagi, sebahagiannya telah ditangkap. Sebahagiannya mendapati bahawa berita yang mengatakan orang-orang musyrikin Mekah telah memberi keamanan palsu semata-mata. Maka sebahagiannya lari balik, berhijrah semula ke Habasyah. Sebahagiannya masuk juga ke Mekah sebab dah dekat nak sampai, dah tak tahan lagi perasaan kerinduan tu. Dia masuk juga ke Mekah. Bila duduk di Mekah ni, dikenal lagi, kena kurung, kena seksa, kena zalim. Maka ketika ini Nabi SAW memerintahkan mereka yang dhaif, yang lemah, yang tak tahan ini berhijrah kali kedua ke Habasyah. Kali ini rombongan lebih ramai, 85 lelaki, 15 orang perempuan. Jadi berapa orang? 100. 100 orang. Bagi hijrah kali kedua. Peristiwa ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berlaku dalam bulan Rajab. Itu disebut dalam kitab fiqh sirah. Ada satu peristiwa lain, peristiwa besar juga, berlaku dalam bulan Rajab, iaitu pada tahun ke-9 Hijrah. Hijrah Nabi SAW ke Madinah tahun ke-9. Tahun ke-8 adalah pembukaan kota Mekah. Tahun ke-9 adalah
berlaku satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku dalam bulan Muharram. Perang Tabuk ini berlaku dengan siapa? Di antara tentera-tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah. Tabuk ini adalah perang yang terakhir dipimpin oleh Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tak pergi perang lagi dah. 9 ke 10 Rasulullah pun dah makin uzur, tahun ke 10. Jadi 9 tahun ke 9 Hijrah itu adalah merupakan peperangan yang terakhir yang disertai oleh Rasulullah, iaitulah peperangan Tabuk. Rasulullah memimpin sendiri 30,000 orang tentera Islam berhadapan dengan tentera Rom. Tentera Rom dipimpin oleh Panglima Satria Hercules. Kenapa Rom nak serang Islam? Sebab pada ketika itu Rom adalah merupakan tamadun yang paling berkuasa, kerajaan yang paling berkuasa selain daripada Parsi. Rom dan Parsi. Rom memiliki tentera yang sangat hebat pada ketika itu. Mereka akan menjajah dan menakluki mana-mana kawasan yang mereka mahu. Lalu Raja Hercules masa itu dia mendengar di Madinah ada sebuah kerajaan yang sangat dihormati di bawah pimpinan Muhammad. Maka dia berura-ura untuk menawan kota Madinah. Rasulullah mendapat perkhabaran itu. Lalu Rasulullah mengarahkan tentera-tentera Islam, tentera-tentera penduduk-penduduk di Madinah, supaya bersiap sedia. Dan Rasulullah punya strategi, dia tidak mau peperangan itu berlaku di Madinah atau berhampiran dengan Madinah, kerana apabila berlaku peperangan yang dahsyat, yang besar, maka akan rosak habis bangunan-bangunan, kampung halaman, tanam-tanaman, pokok-pokok semua akan rosak. Maka Rasulullah memilih untuk menjadikan Tabuk ni satu nama tempat di Arab Saudi, di antara lembah Hurra dan sempadan dengan Yaman. Jauh jalan kaki, naik kenderaan, naik unta, naik kuda, semuanya pergi, 30,000 orang. Pada ketika itu, dalam tentera-tentera Islam duk sibuk nak buat peperangan, nak pergi lawan dengan tentera Rom ni, maka pemimpin-pemimpin golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul membuat onar. Depa ni, Abdullah bin Ubay mai jumpa Nabi. Dia kata, wahai Nabi, kami tidak mahu pergi, kami nak tarik diri daripada peperangan ini. Sebab apa? Sebab Tabuk ni jauh, sedangkan kami adalah kumpulan-kumpulan yang lemah. Dia tak mahu pergi, Abdullah bin Ubay and the gang. Kita tahu kan Abdullah bin Ubay punya kisah kan, orang yang sangat jahat. Dia fitnah Nabi, dia fitnah isteri Nabi, dalam hadis ifki, dia fitnah Aisyah, melakukan zina bersama dengan Safwan, pembantu Rasulullah, tukang tarik unta kan. Dia fitnah sampai hampir-hampir nak bercerai Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah ketika peristiwa fitnah yang sedang tersebar pada ketika itu, Aisyah sangat tertekan. Aisyah menangis. Rasulullah kalau setiap hari dia nak keluar daripada rumah, dia salam Aisyah dan dia kucuk di antara dua keningnya. Tapi pada dalam peristiwa hadisul ifki itu, Rasulullah tak kucuk dahi Aisyah. Rasulullah memberi satu tekanan emosi kepada Aisyah. Krisis rumah tangga. Kita pun berlaku juga kan, kadang-kadang
Kadang-kadang kan selalu kan bila kita krisis, tidur ruang tamu lah Haji Sumadi tengok TV sampai tidur kat situ, meluat nak masuk tidur dalam bilik. Rasulullah terkesan dengan hadisul ifki, sampailah Aisyah ni dihantar oleh Rasulullah balik ke rumah mak bapak dia Abu Bakar, duduk di sana. Dan sahabat-sahabat pun ada yang memujuk Rasulullah dan ada yang tukang bagi batu api kat Rasulullah. Batu api macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu dah tak suka dengan Aisyah ni, kami boleh cari yang lebih baik pada Aisyah, ganti Aisyah ni. Kawan tengah duk stres, dia pun main nak cari ganti Aisyah pula dah. Rasulullah duk diam, tak kata sepatah. Sampailah turun ayat Al-Quran, surah An-Nur yang mensucikan Aisyah daripada tuduhan kaum munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Barulah berbaik semula. Itu Abdullah bin Ubay. Dalam perang Tabuk, orang duk siap dah nak pergi dah semua, dah buat kelengkapan dah semua. Dalam perang Tabuk ni, tuan-tuan dan puan-puan, Abu Bakar dia dermakan duit dia, harta benda dia semua pada Rasulullah untuk membuat persiapan, beli senjatanya, beli bekalan makanannya, beli minumannya, beli peralatan-peralatan perang. Dia dermakan semua. Abu Bakar seorang saja yang dermakan semua harta dia. Bila Rasulullah kata kita akan pergi berperang dengan tentera yang besar, yang hebat, yang digerungi, yang ditakuti, maka kita perlu buat persiapan dengan lengkap. Tapi seperti biasa, kita tidak ada peruntukan. Maka Rasulullah kata, siapa-siapa yang nak menginfakkan harta, silakan. Abu Bakar bangun, ya Rasulullah, aku infakkan semua hartaku untuk peperangan Tabuk ini. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kamu infakkan semua harta benda ini, apa yang kamu akan tinggalkan untuk anak dan isteri kaum keluargamu? Kata Abu Bakar, aku akan tinggalkan Allah dan Rasul buat mereka. Semangat. Orang dulu infak, tak takut jatuh miskin, tak takut papa ke dana. Sebab apa? Sebab kecintaan kepada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Sayyidina Umar infak separuh daripada harta dia. Sayyidina Umar sayang lagi harta dia tu kan, tapi banyaklah, separuh daripada harta dia diinfakkan. Uthman bin Affan dicatatkan memberi sumbangan sebanyak 1000 dinar. 1000 keping duit emas. Tak tahulah nilai sekarang berapa kan. Dinar, 1000 dinar. Maka dengan persiapan ini, maka bergeraklah nak pergi ke Tabuk. Sampai di pertengahan jalan, Tabuk ni padang pasir, gurun Sahara. Tidak ada pokok, tidak ada sungai, tidak ada RNR, tidak ada. Sampai di pertengahan jalan, maka sahabat-sahabat keletihan. Bekalan makan sudah habis, air minuman sudah habis. Jadi ada yang sakit, ada yang tak larat. Mereka datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat berupa air, kerana ramai di kalangan tentera-tentera Islam sudah lemah. Nabi SAW mengangkat tangan, mohon kepada Allah, dan serta merta hujan turun. Dengan lebatnya pada ketika itu, sahabat boleh mandi dengan sepuas-puasnya. Minuman diminum, bukan sekat minum, dibawa bekalan, sampailah ke Tabuk. Itu mukjizat Nabi SAW. Dia boleh berdoa dan Allah Ta'ala memakbulkan terus doa Rasulullah SAW. Sampai di Tabuk, penduduk Tabuk tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah memberi jaminan keamanan. Kalau mereka menyertai Rasulullah dan tentera-tentera Islam untuk berperang dengan tentera-tentera Rom, maka Nabi SAW menjaminkan keamanan dan kebebasan kepada mereka. Mereka boleh hidup tanpa takut kerana
mereka akan dijamin keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku peperangan, tentera-tentera Rom masuk ke Tabuk dan tentera-tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah berada di pinggiran Tabuk, dan dalam perjalanan menuju ke tentera Rom itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan 1000 orang malaikat. Orang panggil orang ke malaikat. 1000 malaikat lengkap dengan berpakaian peperangan, berkuda, berjalan kaki, memanah, ada topi, ada perisai. 1000 orang. Orang-orang Islam tak nampak. Orang-orang Islam tak nampak, hanya Rasulullah yang nampak. Dan Hercules bila dia tengok tentera Islam begitu gagah, begitu kuat, begitu ramai, dia pun surrender. Dia kata tak jadilah berperang. Maka dia pun berpatah balik. Dia surrender, dia tak jadi perang dengan tentera Islam. Dan dia menghantar ufti pula kepada Rasulullah, menghantar hadiah. Kalau tradisi dulu, kalau kerajaan yang agung, yang besar, maka kerajaan yang kecil-kecil ni akan hantar ufti ataupun hadiah sebagai tanda keamanan, tidak boleh berperang. Itu dalam peperangan Tabuk di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah peperangan yang begitu hebat, yang begitu besar tentera-tentera Islam. Dan peperangan tidak berlaku, seorang pun tidak mati, seorang pun tidak cedera, tetapi Islam dianggap sebagai memenangi, mengalahkan tentera-tentera Rom pada ketika itu. Itu bulan Rajab. Jadi selain daripada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Rajab, kita juga sering mendengar bila masuk bulan Rajab, imam akan berdoa dengan satu doa yang biasa kita dengar seperti yang dibaca oleh imam kita tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul kah? Salah kan? Itu yang selepas solat Isya nantilah, yang tu kan. Ini yang Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau dalam riwayat yang lain, wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Riwayat yang sama daripada Anas bin Malik, jalur yang sama tetapi periwayatan yang berbeza, dengan makna yang berbeza. Tapi hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai ulama mengatakan bahawa dia dhaif jiddan. Sebab salah seorang perawi yang ada yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang yang tidak boleh dipercayai. Seorang je, nama saya tak ingat. Oleh kerana dia seorang, hak ramai kata betul, hak seorang ni dia kata betul juga, tetapi oleh kerana peribadi dia cakap payah orang nak percaya, maka hadis ini dikatakan sebagai dhaif jiddan. Walau bagaimanapun kita boleh membacanya, tak salah. Kita beramal sebagai doa, cuma kita tak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya kita minta kepada Allah, berkatilah diri kita dalam bulan Rajab ini. Kita minta Allah berkati kita bulan Rajab. Kemudian masuk Sya'ban, Allah Ta'ala, kita mohon juga Allah Ta'ala berkatkan diri kita dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, Kau izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab apa kita minta? Sebab ghalibnya bulan Rajab, bulan Sya'ban ini ramai orang mati. Kan? Tak tahulah, tunggulah tengok siapa yang akan mati Rajab Sya'ban ni. Tapi janganlah percaya gitu, tuan-tuan. Mati ni bila-bila, tak semesti Rajab ke Sya'ban. Tapi kita mengharapkan Allah, janganlah cabut nyawa kami dalam bulan Rajab, janganlah cabut nyawa kami dalam bulan Sya'ban, supaya kami diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini bulan yang orang semua nak sampai, tak sabar-sabar nak tunggu.
sampai padanya. Itu kita minta kan, waballighna Ramadan, supaya Allah Ta'ala mengizinkan kita supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Ada juga hadis berkenaan dengan bulan Rajab, juga dikatakan sebagai hadis yang dhaif jiddan, bahkan ada yang mengatakan marfu' dan tak boleh diterima. Apa dia hadis itu? Iaitulah Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, kan? Ramadan syahri ummati. Rajab bulan Allah, kata Nabi. Sya'ban bulan aku. Bulan aku, Nabi kata. Sya'ban itu bulan aku, Ramadan bulan umatku. Apa maknanya? Rajab syahrullah, iaitulah bulan Rajab ini bulan ahlullah. Ahlullah artinya orang-orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah. Allah tak memerlukan bulan, tetapi Nabi Muhammad kata Rajab ini bulan Allah, artinya orang-orang yang mengesakan Allah, mengharapkan balasan daripada Allah, maka mereka sudah mempersiapkan diri mereka dalam sepanjang bulan Rajab. Mereka tak melakukan kerosakan, kezaliman, melakukan kemunafikan. Mereka mempertingkatkan amal ibadah mereka dalam bulan Rajab ini. Sebab itu dalam bulan Rajab ini peristiwa peperangan perang apa kita sebut tadi? Perang Tabuk. Tentera-tentera Islam begitu bermujahadah. Kerana apa mereka tak kuat semangat? Sebab mereka faham tentang janji-janji Allah kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Itu maksud syahrullah, bulan ahli-ahli Allah, geng-geng Allah lah, kan? Kita kata geng surau, geng solat subuh macam Jumaat. Ni syahrullah ini adalah geng-geng Allah. Siapa nak jadi geng Allah? Kita semua kena jadi geng Allah. Macam mana? Kerana mempertingkatkan ibadah dalam bulan, bermula dengan bulan Rajab ini. Kita memperbanyakkan amalan-amalan yang wajib, yang sunat, yang dituntut oleh syariat Islam. Sya'ban syahri. Rasulullah kata Sya'ban itu bulanku. Aisyah mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa sepanjang hidupnya kecuali dalam bulan Sya'ban. Rasulullah meninggalkan banyak urusan-urusan dunia pada bulan Sya'ban kerana dia mempersiapkan diri dia untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka itu dikatakan Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, bulan Allah, mendekatkan dirinya, beribadah kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah, memperbanyakkan qiyamnya kepada Allah, memperbanyakkan amal ibadahnya kepada Allah. Kemudian kata Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulan Ramadan ni untuk umat muslim Islam seluruhnya, untuk melakukan, merebut segala kebaikan, keberkatan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab itu ada orang tanya, kenapa doa tu yang dibaca tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tapi bulan Ramadan tak sebut barik lana, tapi disebut sebagai balighna Ramadan. Sebab ada ulama dia kata dalam bulan Ramadan kita tak minta keberkatan pun, memang Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan keberkatan. Cukuplah takat tu Dr. Min. Gendang tabuk bunyi lah, kan? Tuan-tuan ada nak tanya kah sebelum azan? Biasa kuliah sini saya buka soal jawab, tapi satu soalan tu 20 minit ke 30 minit jawapan dia, kan? Ni tuan-tuan ada yang tak makan lagi, Haji Subandi pun tak makan lagi, nampak kan? Ni kalau nak kena marah dengan kawan-kawan tanya.
Okay, dah masuk waktu, kita tangguh dululah, ya. Boleh ya? Kita tangguh dulu. Ada masa pada waktu-waktu yang berlainan kita jumpa lagi. Saya tak bawa kitab, tuan-tuan, saya tak tahu nak bawa kitab apa. Jadi ceramah umum sajalah. Ceramah umum petik ayat Al-Quran dan kita syarahkan ayat Al-Quran itu. Ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita berada dalam majlis ilmu dan menunaikan salat berjemaah di surau ini, dan insya-Allah Allah Taala berkati hidup kita sampai kita bertemu Ramadan. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.